selalu memujamu. Pengenalan adat perkahwinan masyarakat Melayu, Cina dan India. Perkahwinan ialah perjanjian dua manusia lain jantina yang diiktiraf pihak berkuasa dari segi undang-undang maupun agama yang dianuti. Seperti yang diketahui umum, Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Oleh itu, budaya dan adat perkahwinan masyarakat di Malaysia adalah berbeza mengikut kepercayaan dan agama kaum masing-masing. Untuk objektif kajian ini ialah mengkaji perbezaan dan persamaan adat di dalam acara perkahwinan oleh setiap kaum yang berbeza iaitu Melayu, Cina dan India, dan mengenal pasti langkah untuk pengekalan adat di dalam acara perkahwinan kaum di Malaysia. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang dijalakan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Bagi kajian ini, metodologi kajian yang kami gunakan ialah instrumen kajian, di mana ianya adalah alat untuk mengumpul data yang dikehendaki bagi menjawab soalan penyelidikan yang telah ditetapkan. Instrumen yang kami gunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan kajian perpustakaan seperti pengumpulan artikel, jurnal dan pencarian maklumat secara atas talian, serta penyediaan borang soal selidik secara atas talian atau nama lainnya adalah Google Form yang telah diedarkan melalui platform WhatsApp, Instagram dan Facebook. Dalam penyediaan Google Form tersebut, sebanyak 5 soalan telah ditentukan untuk bahagian demografi, manakala 10 soalan ditentukan berdasarkan tajuk kajian iaitu Kepelbagaian Adat dan Budaya Perkahwinan Kaum di Malaysia. Kami menerima 89 orang responden daripada tinjauan Google Form tersebut. Berdasarkan tinjauan Google Form tersebut, kami dapati bahawa masyarakat kini mempunyai pengetahuan yang cetek tentang adat dan budaya perkahwinan kaum yang lain maupun kaum sendiri. Sistem perkahwinan orang Melayu menerima pengaruh adat-adat orang Hindu. Banyak perubahan yang berlaku selaras dengan perubahan fikiran orang Melayu. Walau bagaimanapun, masih terdapat adat yang masih kekal mencirikan kehinduan. Terdapat beberapa adat perkahwinan masyarakat Melayu, iaitu adat merisik, meminang, bertunang dan akad. Adat merisik merupakan langkah awal yang dilakukan dalam adat perkahwinan kaum Melayu. Apabila seorang lelaki tertarik pada seorang gadis yang ingin memperistrikannya, maka masalah pemilihannya diserahkan kepada kedua ibu bapanya. Amalan merisik ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang diri gadis yang hendak dikahwini. Ianya untuk mengetahui sama ada gadis itu sudah berpunya atau belum. Meminang, wakil daripada pihak lelaki yang biasanya terdiri daripada kalangan orang tua-tua akan diutuskan oleh ibu bapa lelaki itu meminang anak gadis yang telah dipilih. Biasanya, ibu bapa kepada anak gadis tersebut tidak akan memberi jawapan yang muktamad kepada pihak yang datang meminang. Sekiranya pinangan diterima, pada pertemuan berikutnya, mereka akan berbincang tentang segala syarat berkaitan mas kahwin dan hantaran pembelanjaan majlis perkahwinan. Bertunang, pihak lelaki akan diwakili oleh saudara mara dan satu kenduri akan diadakan di rumah pihak perempuan. Hantaran yang terdiri daripada tapak sirih berupa sebentuk cincin serta hantaran lain seperti bunga rampai dan lain-lain yang digubah cantik untuk diberikan kepada pihak perempuan. Di dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu, akad nikah merupakan upacara kemuncak dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Akad nikah ini ia bukannya suatu adat tapi lebih kepada sebutan ajaran agama Islam. Di dalam istiadat Walimatul Urus ataupun boleh juga dikenali sebagai kenduri kahwin, terdapat 3 adat di dalam istiadat ini, iaitu adat sebelum, semasa dan selepas. Antara contoh adat di dalam istiadat ini ialah gotong royong rewang, mandi limau, cukai pintu, kumpang silat dan tarian, makan beradab dan juga akhir kali ialah bersanding. Maka dengan ini, pengantin lelaki dan pengantin perempuan akan melalui fasa terakhir di dalam adat istiadat perkahwinan ini, iaitu bersanding. Pengantin akan bersanding di atas pelami yang dihias indah dan antara yang terdapat di atas pelami ialah bunga paha. Para jemputan, terutama dari wakil kedua mempelai, akan dipersilah untuk menepun tawa pasangan pengantin di atas pelami. Maka dengan itu, maka tamatlah istiadat perkahwinan bagi masyarakat Melayu. Seterusnya saya akan menghuraikan tentang adat perkahwinan dalam masyarakat Cina. Ianya untuk mengekalkan institusi keluarga dan dapat meneruskan generasi. Dan ia juga perlu dilaksanakan mengikut adat yang telah ditetapkan atau ia akan dikira tidak sah. Terdapat 2 bentuk perkahwinan yang diterapkan di dalam masyarakat Cina. Yang pertama ialah eksplisit atau perkahwinan yang diatur oleh ibu bapa mereka. Seterusnya implisit, iaitu pasangan bebas untuk memilih pasangan hidup mereka.
terdapat adat merisik dijalankan untuk mengenal pasti latar belakang pasangan perempuan dengan lebih mendalam atau latar belakang keluarga pasangan perempuan. Meminang apabila kedua-dua belah pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing, seorang wakil akan dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Untuk peringkat seterusnya ialah peringkat pertunangan. Ketika ini, pengantin lelaki berkunjung ke rumah gadis itu dan memenuhi permintaannya. Upacara pertukaran cincin dijalankan mengikut masa yang ditetapkan sehingga hari perkahwinan, bakal pengantin perempuan mesti memakai cincin di jari manis kiri. Seterusnya, penyerahan mas kahwin memberi isyarat kepada keluarga pengantin perempuan bahawa perkahwinan telah dijadualkan secara rasmi. Majlis perkahwinan akan dilangsungkan. Hari perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun bertunang atau mengikut tempoh persetujuan oleh kedua belah pihak. Selepas acara bersanding, pasangan pengantin akan dibawa bertemu ahli keluarga masing-masing. Akhir sekali, sebagai bukti perkahwinan, pasangan pengantin akan menandatangani 2 pucuk surat perkahwinan iaitu Kit Fon Ching Su di hadapan beberapa orang saksi. Kaum India pula terdapat 8 fasa dalam adat perkahwinan mereka. Fasa pertama dalam adat perkahwinan India iaitu merisik. Di dalam merisik, beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti subetnik, kasta, agama, status sosial, tahap pendidikan, jenis pekerjaan dan sebagainya. Fasa kedua ialah kunjungan ke rumah pengantin. Adat ini dilakukan selepas adat merisik dilakukan. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri paras rupa dan perwatakan calon isterinya. Fasa ketiga pula iaitu ikat janji atau nicaya. Ikat janji ini dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Fasa keempat ialah parisam. Adat parisam terbahagi kepada 2 iaitu parisam biasa atau udan parisam. Parisam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan. Manakala udan parisam adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Fasa kelima adalah kad jemputan. Kad jemputan adalah perkara yang penting dalam perkahwinan masyarakat India dan dibuat berdasarkan almanak Hindu. Sekiranya terdapat kesilapan bermakna perkahwinan tidak dapat dijalankan dengan lancar. Fasa keenam pula adalah penyediaan tali. Ia merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan pada leher kedua-dua pengantin. Fasa ketujuh pula adalah mukul takad. Ia dilakukan 5 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Fasa ke-8 pula adalah upacara kanggenam dan perkahwinan. Upacara perkahwinan dilakukan oleh pedanda dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga ke hari tua. Jamuan perkahwinan tidak ketinggalan diadakan selepas upacara perkahwinan dijalankan. Jadi, itulah merupakan 8 fasa yang ada di dalam adat perkahwinan India. Perbezaan adat perkahwinan antara kaum yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Kita dapat menyaksikan pelbagai adat perkahwinan yang tersendiri dalam setiap kaum masyarakat. Perbezaan adat. Dalam masyarakat Melayu, upacara pembatalan air sembahyang telah dilakukan. Upacara ini sebenarnya adalah upacara yang diamalkan sejak dahulu kala. Yang boleh difahami adalah upacara tersebut digambarkan sebagai titik mula bagi membuktikan antara pengantin lelaki dan pengantin perempuan kini telah halal untuk bersentuhan. Dalam masyarakat Cina pula, pada pagi hari perkahwinan, upacara hias rambut pengantin perempuan akan dijalankan oleh wanita yang dianggap mempunyai nasib yang baik. Wanita-wanita ini akan mengucapkan kata-kata yang baik ketika mengikat sanggul pengantin perempuan dalam cara wanita yang sudah berumah tangga. Seterusnya, masyarakat India pula, bindi berwarna merah sinduk pada perempuan yang baru menikah akan diambil daripada darah hujung jari suami yang diusapkan pada belahan rambut kepala atas sang isteri. Sindur pada perempuan yang telah menikah akan dihapuskan jika statusnya berubah menjadi janda. Itu sahaja.